بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأجدادنا. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل أي هذا فصل. أوقات الصلاة 5. أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره عند غروب الشمس. Faslun ay haza faslun, bermula ini ialah suatu fasal, suatu perceraian masalah. Awqatus salati 5. Bermula segala waktu-waktu sembahyang itu 5. Waktu sembahyang itu 5 kerana berdasarkan kepada 5 sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada panggil as-salawatul mafruḍah, segala sembahyang-sembahyang yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu dah bagaimana peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika mana peringkat permulaan diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat sebanyak 50 waktu. 50 waktu, sehinggalah akhirnya ketika Rasulullah turun kepada langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa AS. Bila bertemu dengan Nabi Musa AS, lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, apakah suatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dan kepada umatmu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya telah diperintahkan kepada aku dan juga umatku ialah mendirikan salat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa AS menyatakan itu merupakan satu perintah yang amat berat untuk dikerjakan oleh umatmu. Kerana Nabi Musa mengatakan sesungguhnya umatku terlebih kuat daripada umatmu dari segi kekuatan zahiriah, jismaninya dibanding dengan umatmu. Jadi umat Nabi Musa ini dari segi kekuatannya, dari segi fizikalnya lebih besar dan lebih kuat daripada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, katanya Nabi Musa, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada aku dan umatku melaksanakan hanya 2 waktu sahaja sehari semalam. Itu pun masih lagi ramai daripada umatku yang tak mampu untuk melaksanakan. Bayangkan dengan kedhaifan umatmu, sehingga diperintahkan sebanyak 50 waktu. Ini suatu bebanan
pada pandangan Nabi Musa AS, lalu Nabi Musa AS telah meminta ataupun memerintah kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurangkan solat tu. Lalulah berulang-ulang kali, diriwayatkan sebanyak 9 kali Rasulullah SAW tu naik menghadap akan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dikurangkan setiap kali 5 waktu, dikurang setiap kali 5 waktu, dikurang. Jadi 9 kali Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dikurangkan sebanyak 45 waktu. Jadi yang tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa mengatakan suruh minta lagi, tapi Allah Ta'ala telah mencampurkan perasaan malu pada Rasulullah SAW, kerana walaupun 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya, tetapi fadilat, kelebihan, pahala yang Allah Ta'ala berikan, seolah-olah kita melaksanakan solat sebanyak 50 waktu. Inilah di antara perintah ataupun ibadat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umatnya, iaitu kita sebagai umat. Kerana kita melihat kepada ibadat-ibadat lain-lain, semuanya melalui wasitah malaikat Jibril, tetapi ibadat sembahyang khusus Allah Taala telah menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima sembahyang secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap waktu, setiap masa yang diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dia ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi 5 waktu sembahyang ni dia ada tandaan dhabit yang khusus bagi setiap waktu. Jadi fasal ni nak membicarakan tentang segala waktu-waktu sembahyang. Jadi kita kena tahulah perkara ni. Para ulama-ulama menjelaskan ataupun memberitahu ataupun mensyarahkan, mendhabit beberapa tanda bagi setiap sembahyang. Walaupun kita rasa zaman kita hari ni tak ada masalah sangat. Kalau tak ada matahari, kalau hujan sepanjang masa pun tak ada masalah. Hari tak keluar ataupun mendung sepanjang masa, bagi kita yang hidup zaman hari ni tidak mengalami masalah. Sebab apa? Kita boleh tengok pada takwim, tengok pada kalender, masuk waktu subuh pukul berapa, masuk waktu zuhur ni pukul berapa, masuk waktu zuhur, maghrib, asar, isyak. Kita boleh tengok walaupun kita tak melihat matahari, walaupun kita jauh daripada tempat pemandangan matahari, sebab kita ada jam, ada jam pula di tangan lagi, di handset lagi, macam-macam. Di mana-mana ada jam. Jadi tak jadi kesulitan pada kita. Tapi satu masa kita akan menghadapi suatu kesulitan. Kena ingat, satu masa kita akan menghadapi suatu kesulitan. Di mana akan berlakunya suatu peristiwa yang besar di akhir zaman. Disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, menceritakan beberapa daripada alamat kiamat. Anak kita dulu. Sebab itulah ulama buat dhabit. Buat dhabit dan kitab-kitab fiqh membicarakan tentang waktu sembahyang. Jadi benda ni kita perlu kena ambil perhatian. Kerana pada zaman keluarnya Dajjal nanti, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan ad-dajjalu in yakhruj wa ana fikum fa ana hajiju dunakum. Nabi menyatakan Dajjal, jika keluarlah ia Dajjal, dan padahal pada waktu itu aku masih lagi ada bersama dengan kamu. Nabi kata kalau keluar Dajjal, pada waktu itu aku masih lagi ada bersama-sama dengan kamu, fa ana hajiju dunakum, mana akulah akan menjadi penyelamat bagi kamu. Akulah akan menjadi penghujah bagi kamu. Akulah yang akan menjadi pelindung bagi kamu. Tapi wa in yakhruj walastu fikum. Tapi jikalau keluarlah Dajjal tu pada waktu itu aku sudah tidak ada bersama-sama dengan kamu. Yani pada waktu itu aku telah diwafatkan oleh Allah. Macam kita ni.
Ya, kita dah tidak lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah telah meninggalkan kita lebih kurang 1439 tahun dah. Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kita ni tidak ada dah Rasul untuk menyelamatkan kita. Jadi Nabi kata kalau baginda bersama dengan kita, baginda lah akan menjadi penghujang ataupun pendidik. Sekarang ni macam mana? Kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan fa imrun hajiju nafsih. Maka ketika itu masing-masing kena jaga diri masing-masing. Setelah mana wafatnya Rasulullah, jikalau keluarnya Dajjal. Dajjal ni suatu perkara yang pasti akan keluar. Sebab ini perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya ke tak percaya, ini merupakan asas dalam akidah. Setengah daripada asas pada akidah. Itulah setengah daripada perkara yang wajib kita kena tahu dalam masalah ilmu akidah kita sam'iyah. Perkara yang semata-mata kita dengar daripada khabarnya Allah dan khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu daripada perkara yang gaib. Tak ada orang temu lagi ni Dajjal ni sebab tak sampai waktu dia lagi. Tapi wajib kena beriman. Sebab sifat orang mukmin Allah Taala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Jadi Allah Taala menjelaskan segala orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Ialah mereka yang beriman, mereka itu bil ghaib, dengan perkara yang gaib. Maka perkara ini di antara perkara sam'iyah, perkara yang kita dengar ceritanya khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menjadi akidah kita bahawasanya kita ni berpegang para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Tidak ada sesuatu pun daripada khabar mereka itu daripada khabar yang dusta. Kerana apa? Kerana jikalau dusta mereka itu membawa kepada dustanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah asas dalam akidah kita. Kena yakin. Jadi di antara perkara yang wajib kita kena beriman ni, dia tak keluar Dajjal. Nabi sabda, kalau aku sama kamu, tak apalah, aku jaga kamu. Kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beri peringatan pada kita ni. Tapi Nabi kata, kalau ketika tu aku sudah tidak ada bersama kamu, maka kamulah yang akan masing-masing jaga diri masing-masing. Pandai-pandailah jaga diri masing-masing. Berdasarkan kepada sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah besar ini, iaitu fitnah Dajjal. Masing-masing kena beramal, masing-masing kena buat. Nabi beri petua bagaimana cara nak melepaskan diri daripada fitnah Dajjal ni. Bukan Nabi Allah itu dah. Nabi bagi petua, Nabi bagi petunjuk, Nabi tunjuk ajar. Tiap-tiap satu daripada amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Kemudian Nabi menyatakan wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah Taala jugalah yang akan menjadi pengganti, seolah kata bagi aku. Allah Taala akan jaga kamu ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap muslim. Kemudian Nabi menyatakan faman adrakahu minkum falyaqra alaihi bi fawatihi suratil kahfi. Maka siapa-siapa yang mendapati akan Dajjal, kalau dia sedang zaman Dajjal, boleh jadi kita ni sedang tak tahu, sempat tak sempat tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, Dajjal ni suatu fitnah yang besar. Kena ingat, sebab sebelum daripada Rasulullah, nabi-nabi yang terdahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dibangkit, masing-masing tu cerita belaka Dajjal. Nabi Adam cerita pada umat dia tentang dahsyatnya Dajjal ni, tipu daya Dajjal. Nabi Idris cerita kepada umatnya, sampailah akhirnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan Dajjal ni merupakan alamat kubra, alamat besar bagian. Tapi Nabi Adam tu memberi peringatan kepada umat dia. Isyarat kata benda ni suatu perkara yang besar. Dan kan memang tak ada lah dengan umat Nabi Adam, dengan umat Nabi Allah Idris, dengan umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa 14. Sebab akan berlaku di akhir zaman kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak menyelamatkan? Nabi bagi tahu kepada kita bagaimana petua untuk kita terselamat daripada fitnah Dajjal. Maka Nabi menyatakan fal yaqra, maka nak bacalah ia seorang alaihi, di atasnya, di atas Dajjal waktu keluar Dajjal. Jadi jangan kita waktu tu baru nak cari. Learning kita amal dah. Bi fawatih suratul kahfi, bagi fawatih, iaitu pembukaan bagi suratul kahfi. Sebab itulah dalam suatu ada yang lain, riwayat daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hafiza asra ayatin min awal suratul kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang hafal, kenapa? Asra ayatin, 10 ayat, min awal suratul kahfi, yang awal-awal daripada suratul kahfi, usima, dipelihara, dijaga minad dajjal, daripada dajjal. Sekarang kita amat baca pagi sekali, petang sekali, sebelum tidur sekali. Ambil daripada ayat yang pertama sampai kepada ayat ke-10 daripada suratul kahfi. Ingatlah ke? Kena apa semua surah kahfi, dia panjang ke? Ambil 10 yang pertama. Ambil daripada alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sampailah kepada ayat idza awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ayat yang ke-10, 1 sampai 10. Apa? Ini petua daripada siapa dia? Petua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa inna jiwarukum min fitnati, maka dia itu sebagai pelindung kamu daripada fitnah saja. Ini Rasulullah cerita lagi. Kemudian qulna, tanya kami, sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya kepada Rasulullah. Sahabat tanya, wa ma labisa fil ardi, berapa lamakah mendiami Dajjal tu pada muka bumi? Dia hidup lama mana? Sahabat tanya kepada Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una yawman. Ia telah 40 hari. 40 hari. Bunyi tak lama mana? 40 hari. Hidup selama 40 hari. Tapi kita duduk 5 hari pun sini. Puas dah. Ada tengok lagi. Nak tengok TV, tak tahu. Bodoh ada handset je boleh tengok. Kalau tak ada belakang, kalau pelajar sini memang tak digunakan. Handset memang tak guna. Lagi kuat. Jadi 40 hari hidupnya Dajjal sampai pada dia keluar. Kemudian Nabi tafsir 40 hari itu yaumun, sehari daripada panuh kasanatin seperti setahun. Hari pertama macam ke setahun, 360 hari hari pertama. Dan wa yaumun kasyahrin, dan satu hari yang hari kedua seperti sebulan, 30 hari. Wa yaumun kajumatin, dan hari yang ketiga, sehari yang ketiga tu seperti satu Jumaat seminggu, 7 hari. Tu. Wasairu ayyami ka ayyamikum, dan lepas pada tu ambil hari yang keempat sampai ke hari ke-40 tu seperti hari-hari kamu. Mana 12 jam. Siang 12 jam mana 24 jam. Jadi yang pertama tu berat tu sampai 360 hari. Jadi 360 hari ni matahari akan naik lambat. Mana lambat? 360 naik sikit sampai ke 360 hari baru jatuh. Lalu sahabat tanya lagi kepada Rasulullah. Qulna, tanya kami. Kata kami ni, tanya kami. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanatin. Kok yang hari seperti setahun, tanya sahabat. Takfina
fihi salatu yaumin wa lailatin, adakah memadai bagi kami semayang sehari semalam? Mana semayang 5 waktu lah, 360 hari ni, adakah kita semayang 5 waktu saja? Jadi daripada subuh nak tunggu ke zuhur tu, tu 2-3 bulan. Dah dia nak sampai ke tengah matahari kan? Matahari yang sampai tengah tu maknanya separuh 360 bagi 2 apa lagi? 100 lebih kita. 100 lebih. 100 apa? 180 lagi. Dia mendengung tu. 180 lagi. Matahari di tengah. Bicir sikit. Lepas tu baru semain tu. Lepas tu nak tunggu asal pula. Tunggu 2-3 bulan pula. Nak tunggu malam garik 2-3 bulan. Adakah begitu? Tanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Mujur sahabat tanya. Kalau tidak, tak ada pedoman gitu ni macam mana. Lalu jawab Rasulullah. Qala, jawabnya Rasulullah SAW, la aqduru lahu qadran. Maka Nabi kata, hendaklah kamu takdirkan sembahyang tu mengikut qadar. Bukan, maksudnya bukan 5 waktu saja dalam masa 360 hari. Yang pertama tu seperti mana sembahyang biasa. Tapi kita kena babit. Kita kena ada sakatan-sakatan yang perlu kita kena tahu. Maka orang ni ulama buat ni. Ulama tu sebut dalam kitab fiqh. Setengahnya kita kena ada babit. Ada tanda. Nak tahu daripada satu sembahyang kepada satu sembahyang. Dan keadaan kita misalnya waktu tu tidak ada jam dah, tidak ada takwim dah. Kita nak sembahyang macam mana waktu tu? Matahari tak terbit atau dalam keadaan cuaca mendung ni. Kalau kita mendung sepanjang hari, lepas tu jam pun mati, kalender berada. Bagaimana kita? Maka ada amalan-amalan khusus yang para ulama ada sebut. Semuanya kita baca Quran berapa juzuk daripada subuh tu, kita kena buatlah satu amalan sekali untuk kita nak tahu. Sebab apa? Sebab bimbang kalau kita sedang waktu zaman Dajjal ni, bagaimana kita nak tahu waktu sembahyang. Dan sekarang ni kita baca 5 juzuk. Start daripada selepas subuh, kita baca 5 juzuk. Galiknya masuk waktu zuhur. Lepas pada malam zuhur, kita baca pula dalam umpama 3 juzuk. Masuk waktu asar. Daripada asar, kita baca 2 juzuk Quran. Umpamanya, masuk waktu maghrib. Begitulah rutin yang perlu kita kena buat pada masa itu. Jadi, sinilah sebab ulama-ulama buat topik tentang masalah waktu sembahyang. Ini apa lagi, matahari tu nampak lagi. Tu pun kita hanya ambil topik daripada ulama. Kita tak ada kaki sendiri. Tadi kita tengok sendiri. Tak tahu lah ke mana keadaan. Sopok yang merah tak ada tengok. Cuma cerita saja. Dalam kitab. Habis. Begitulah. Perkara yang perlu kita kena tahu. Jadi sini kata fasani al-qatis salati khamsatun, bermula segala waktu-waktu sembahyang tu khamsatun ada 5. Yang pertama awal waktu zuhri, awal daripada waktu zuhur, permulaan. Awal ni permulaan daripada waktu zuhur, masuk waktu zuhur ni zawalus syamsi, ia telah gelincirnya matahari. Gelincir matahari. Jadi matahari lepas pada tepat di kepala, tepat pada khatul istiwa. Khat istiwa. Jadi istiwa tu hak sama. Khat ni satu garisan yang bersamaan. Itu yang khatul istiwa. Jadi matahari ketika mana tepat tu tak boleh lagi. Bila zawal, gelincir sikit. Tu gelincir sikit, maka ketika itulah permulaan daripada waktu zuhur. Permulaan waktu zuhur. Dan wa akhiruhu, dan akhirnya akhir pada waktu zuhur ni masiru zilli syai'i mislah. Jadilah bayang suatu, apabila bayang suatu mislah seumpama, jadi seumpama. Ghairu zilli istiwa, yang lain daripada bayang-bayang remang. Disebut dalam kitab sebagai bayang-bayang remang. Bayang-bayang remang ni mana pecah, bayang yang pecah-pecah. Yang remang-remang. Tak kira. Jadi kalau dah umpamanya kita
kita pacak kayu pada satu tempat ataupun pada tanah pacak. Jadi kita tahu masuknya waktu zuhur kalau matahari mari daripada sekarang daripada timur. Jadi matahari daripada timur, dia bayang duduk di sebelah barat. Bayang duduk di sebelah barat. Jadi kita akan perhati kedudukan bayang tu sentiasa dia semakin pendek, lama-lama. Apabila matahari tepat pada suatu istiwa, jadi tak ada bayang. Cuma ada orang panggil bayang-bayang reman. Bayang yang berpecah-pecah itu. Tak dikira. Sehinggalah matahari gelincir kepada sebelah barat, maka bayang akan keluar sedikit sebelah timur. Bayang kayu ni akan keluar sebelah timur sikit. Maka itulah permulaan masuknya waktu zuhur. Dan nak tahu akhir waktu zuhur ni apabila matahari semakin ke arah barat, bayang tu semakin memanjang ke arah timur. Kemudian kita ukur panjang ni berapa? Panjang kayu yang kita pacak tu berapa? Kalau kita 1 kaki. Kemudian kita ukur bayang tu 1 kaki. Bayang tu 1 kaki sama panjang dengan kayu ni, maka itulah akhir daripada waktu zuhur. Kena dhabit anda. Dan wa awwalu waqtil asri, dan awal bagi masuk waktu asar iza sara zillu kulli syai' mislah wa zada qalilan. Dan awal masuk waktu asar ni apabila jadilah bayang tiap suatu itu mislah akan seumpama. Tu mislah batil ke mislah seumpama bagi syai' suatu. Jadi bayang suatu panjang sama dan wazada qalila, dan lebihlah ia sedikit, lebih sikit. Mana kalau dah sama panjang, kalau kayu ni sekaki, kita ukur bayang tu sekaki, itu baru akhir daripada waktu zuhur. Dia kena lebih kau sikit. Walaupun 1 hun tu lebih, maka barulah dianggap telah masuknya waktu asar, permulaan daripada waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhir bagi waktu asri, akhir bagi waktu asar ni inda ghurubi syamsi, pada waktu tenggelamnya ghurub. Tu masuknya matahari. Ghurub maknanya tenggelam, tu panggil maghrib ni ibarat daripada ghurub, ghaibnya matahari. Tu tenggelamnya matahari, masuknya matahari. Kemudian wa'al waqtil maghribi, dan awal bagi waktu maghrib ghurubus syamsi, ialah ghurub, masuknya matahari, tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir bagi waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmari. Iaitulah akhirnya masuk ghurub, ini masuknya asyafaqil ahmari, akan syafaq. Syafaq ni kita kata syafaq yang merah, warna-warna kemerahan di kaki langit, ataupun disebut mega. Mega yang warna kemerahan. Jadi biasanya kalau orang duduk di tepi pantai, dia akan nampaklah keadaan perubahan matahari jatuh. Walaupun dia tenggelam, tapi ada lagi cahaya kekuning-kuningan pada kaki langit. Tu orang panggil masuknya awal waktu maghrib. Bila hilang semuanya, lenyap semuanya akan syafaq yang merah ni, maka ketika tu masuklah waktu isyak. Masuk waktu isyak. Wa awwalu waktu isya'i, dan awal daripada waktu isyak dia kata ghurubus syafaqil ahmari, ia dah masuk ataupun tenggelamnya syafaq yang merah. Ia dah mega yang merah ni hilang lenyap tu. Masuk orang panggil permulaan daripada waktu isyak. Waktu isyak. Kalau mazhab lain dia lagi cepat. Kalau mazhab seperti mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia topiknya mana seketika selepas daripada sembahyang maghrib, masuk waktu maghrib, pada kita tunai solat sunat, lepas tu kita sembahyang maghrib, lepas tu kita sembahyang sunat pula, akhirnya masuk dah waktu isyak.
Di sisi setengah-setengah mazhab. Kita ni lambat juga. Lambat juga nak sampai ke waktu isyak tu. Kalau dia ni ingat kalau maghrib pukul 7, 3-4 minit, 3 minit, isyak dia ni pukul 8, 15, 20, itu yang lebih kurang. Jadi lama jugalah masa yang antara maghrib dengan isyak. Tapi setengah-setengah mazhab terlalu cepat masanya ataupun waktu tu berlalu. Kemudian wa akhiru dan akhirnya, dan benda akhirnya mana penghabisan daripada waktu isyak ini, tulu'ul fajri sadiqi, ialah terbit ataupun naiknya fajar yang sadiq, fajar yang benar, fajar yang masuknya waktu subuh lah. Maknanya fajar sadiq ni sebab dia ada dua fajar, satu ni fajar yang kadhib, yang dusta, satu lagi fajar yang sadiq. Fajar yang kadhib ni dia naik sekejap, ada cahaya yang naik di kaki langit tapi dia hilang balik, dia hilang. Ada pun fajar yang sadiq ni, mana dia naik akan naik tu matahari, kau naik. Inilah di antara huraian dawabit, segala dawabit para ulama untuk nak memudahkan kepada kita, nak memudahkan kepada kita pada saat di mana kita kata tak ada alamat lain, maka kita tengoklah alamat asal iaitu kepada pergerakan perjalanan matahari, perubahan yang berlaku kepada matahari. Wa awal waktu subuh, dan bermula awal daripada waktu subuh ni, tulu'ul fajr as-sadiq, ialah terbit ataupun naiknya fajar sadiq. Tu. Wa akhiru, dan akhir bagi waktu subuh, tulu'us syamsi, dia tak naik matahari. Waktu fajar je cahaya saja. Ni naik butiran. Naik matahari tu bulatan naik dah sikit. Setengah. Tu. Tulu'ul syamsi, dia tak terbit ataupun naiknya matahari al-asfaqu. Naiknya tulu'ul syamsi, naiknya matahari. Kemudian al-asfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun, wal asfaru wal abyadu isya'un. Wal asfaqu, dan bermula segala asfaq, syafaq ataupun mega-mega. Segala syafaq ataupun segala cahaya-cahaya, mega-mega tu salah satu ada tiga warna. 3 warna. Jadi kita tak aja perhati, tak aja tengok ni, tak aja tengok. Kita tunggu orang je kan, masa waktu lain. Kita tak tahu, dengar orang azan ni. Kadang-kadang dengar orang azan, masa waktu lah. Kita tak aja tengok. Sepatutnya kita ambillah masa peluang, kita tengok sekali. Cari masalah, nak tahu anak bulan, kita tak aja tengok anak bulan. Cuma kita panas sebut. Nampak tak anak bulan? Nampak tak anak bulan ni? Puasa tak lagi esok, nampak tak lagi nak bulan, gaya ke tak lagi. Kita dah tengok pun keadaan anak bulan tu lagu. Jadi padahal untuk melihat anak bulan ni bukanlah menjadi suatu benda yang kewajipan hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Kita pun kalau tengok tak salah, cari tempat tinggi sikit, tengok. Tapi kita tahulah kaedah bagaimana untuk melihat anak bulan. Jadi sekarang kita dah tengok, gini rupa anak bulan tu comel sangat. Duduk dalam buat, anak bulan duduk dalam buat, ngongek tidur. Jadi begitulah dengan waktu-waktu sembahyang ni. Sekarang kita ketika tidak ada alamat yang lain, bolehlah kita pergi tengok sendiri. Macam masalah ijtihad dengan masalah kiblat umpamanya. Kita musafir di suatu tempat yang tidak tahu arah mana arah kiblat, maka bagaimana kita nak ijtihad? Ijtihad arah kiblat kita zon ke mana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke mana? Atas bawah memang tak dah. Kalau ada orang ijtihad kata, rasanya kiblat lah atas. Tu nak mati tu. Ataupun kiblat rasa belah bawah ni. Tu pun nak mati tu. Wa'imah depan, belakang, kiri, kanan. Tu. Lepas tu barat laut, barat daya, timur laut, tu tak apalah. Jadi dia kata arah
ketika mana kita ni tidak ada alamat tanda, bagaimana kita nak tahu? Nak tahu macam mana? Tu kena ijtihad kita lah. Masing-masing pakai ijtihad. Saya rasa kau ni. Sebab rasa kau ni. Kalau rasa kau ni. Sedap kau ni. Kita pun semayang. Kawan kita, saya rasa kau ni. Dia ijtihad cara dia. Ijtihad. Seorang tu tak membatalkan ijtihad. Orang lain. Tak batal. Jadi, kali sudah semayang zuhur, kita pula, rasa kau ni pula. Kita semayang kau ni pula. Sampai 5 waktu tu semayang tu, arah yang berbeza. Kalau tadi semayang zuhur, ijtihad kau ni. Semayang asar, ijtihad kau ni. Semayang maghrib, ijtihad kau ni. Semayang isyak, isyak kau ni. Semayang subuh, isyak kau ni. Maka semua nisab lagi. Dia kata, ijtihad ni, suatu benda yang diiktiraf dalam dari segi hukum syarak. Tapi ijtihad pada masalah tu lah. Ijtihad masalah hukum akal ni tak boleh, melainkan para ulama-ulama mujtahid. Tu. Kalau orang mengaku dia tu mengaku siapa dekat ulama mujtahid zaman kita hari ni, akan kayak dia bukan mujtahid tapi mujtahid. Jenis mujtahid. Bukan mujtahid dah. Tu. Yang nak buat hukum suku misalnya. Nak romoh mula. Semayang 5 waktu ni kita romoh mula. Kita cari nah mula. Cari dalih mula. Tu. Temu-temu sewaktu dia. Tu satu waktu dia. Sebenar dia semayang wajib satu waktu. Tu. Namun dia satu waktu. Ada ijtihad ni tak ada waktu. Tak ada usaha pun. Pakai niat. Semayang pakai niat. Puasa pakai niat. Zakat pakai niat. Haji umrah pakai niat je. Golongan niat. Dia pakai niat. Dia pakai dak. Tak ada takbir, tak ada apa, tak ada. Kalau tu dia kata bagian kulit. Kita ambil isi dah dah. Isi dah dah. Tak main kulit-kulit. Tapi makan, tak akan niat. Kalau tu boleh. Patutnya niat, kejam mata. Nak makan durian musangking. Nak beli mahal. 80, 90 sekilo. Berat di kulit. Isi dalam ada 2-3 tokol. 2-3 ketul je. Lepas tu akan niat. Saja aku makan durian musangking kerana Allah Ta'ala. Niat. Lepas tu sedaru tengok bau dia. Tu. Bagian makan tak ada niat. Ni. Hak golongan rosak-rosak belakang ni. Tu kata mujtahid. Mujtahid. Bukan ijtihad dah. Habis. Jadi segala syapak ni ialah segala asfaq, segala mega-mega, salah satu ada 3 cahaya, 3 color. Yang pertama ahmaru, warna kemerahan, wa asfaru, kekuningan, wa abyadu, keputihan, putih. Tu. Al-ahmaru maghribun. Bermula yang warna merah itu ialah pada waktu maghrib. Dia akan timbul ahmar. Ialah mega di ahmar ni, mega yang kemerahan pada waktu maghrib. Wal asfaru wal abyadu, dan keputihan dan kekuningan. Warna kekuningan dan warna keputihan ni insya'un ialah waktu isya'. Itu nak tahu alamat waktu isya'. Jadi kita kena periksa lah. Wa yundabu ta'khiru salatul isya' ila an yaghiba asy-syafaqul asfaru wal abyad. Dan disunatkan akan takhirkan sembahyang isya'. Takhir tu ila an yaghiba, sehingga bahawa hilanglah. Yani hilanglah asy-syafaqul asfaru oleh mega yang kuning, wal abyadu, dan mega yang putih. Biar hilang. Waktu sunat kita takhir. Tunggu sampai habis. Ada lah di kaki langit. Maknanya warna keputihan dan warna kekuningan. Ingat. Mana hilang tu. Maka waktu itulah baru kita sembahyang isyak. Baru kita rasa puas hatilah isyak. Faslun. Tahrumu salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi 5 awqat. Tahrumu salatu. Haramlah oleh sembahyang allati laysa la, yang tidak adalah baginya, bagi sembahyang itu sababun yang mutaqaddim. Tak ada sabab yang mutaqaddim. Ini pada masalah sembahyang pada waktu panggil waktu tahrim.
Waktu-waktu yang diharamkan untuk kita semayang. Waktu-waktu yang diharamkan kita semayang, jikalau dia kata tidak ada bagi sahabat yang mutaqaddim. Kalau tak ada sahabat yang mutaqaddim. Cara kita semayang, ramai asal kita pergi takbir. Tu. Takbir orang tak tahu. Bila orang tak tahu, orang kan pandang kata salah tu. Haram tu waktu ni semayang. Jadi kalau semayang tu ada suatu semayang yang sahabat yang mutaqaddim, tidak ada masalah. Sahabat mutaqaddim maksudnya sebab terdahulu. Sebab yang terdahulu, bukan sebab yang mutaakhir, bukan sebab yang terkemudian. Cara kita semayang tu sebab banyak sangat kita tinggal semayang, maka mewajibkan kita qada. Jadi semayang tu sebab yang mutaqaddim, sebab semayang ada yang wujudnya pada kita ni semayang yang luput, yang mewajibkan kita qada. Maka kita ketika tu kita qada lah. Walaupun pada waktu tahrim sekalipun, maka diharuskan. Wala muqarinun fi wala muqarinun, dan tidak ada sebab yang muqarin, yang menyertai. Ada sebab yang mutaqaddim dan sebab yang muqarin pun ada juga. Maka dikata haram tu fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. 5 waktu haram kita semayang. Ini kena ingat. Yang pertama, inda tulu'is syamsi. Inda tulu'is syamsi. Ini cuma haram ni pada yang lain daripada tanah haram tak. Lain daripada tanah haram tak. Amma fihi, ada pun pada tanah haram tak, dia kata fala tahriman mutlaqan, tidak ada waktu tahrim mutlaqan. Di tanah haram tak, maknanya boleh kita semayang 24 jam. Tak ada halangan tu. Nak semayang ada sebab mutaqaddim ke, ada sebab yang muqarrin ke, tidak ada. Tak boleh. Mayang nak mayang apa-apa pun tidak ada masalah di tanah haram Mekah. Yang pertama dia kata inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, iaitu ketika terbit matahari hingga ia naik sekadar qadar rumhin. Rumhin ni tombak. Mana tombak ni tombak dia ingat tombak. Tombak. Tapi zaman kita tak istimewa ada tombak. Jadi kita takdir matahari tu naik setinggi irtifak, mana matahari tu naik setinggi segala. Satu gala ataupun satu ramhi, ialah satu tombak. Tombak lembing, betul ke? Tombak lembing. Tapi setengah-setengah ni tak rajin tengok lah. Sebab tak guna lah ni. Orang ni tak guna lah. Dia ni pakai pistol belakang ni. Dulu jalan ke mana-mana, jalan nak pergi musafir ke mana-mana, dia akan bawa ni sebagai alat untuk mempertahankan diri di antara ni. Jadi yang pertama iaitulah ketika naiknya matahari, sebelum sampai kepada matahari itu segala. Mana tengah-tengah tu tak boleh, haram waktu tahrim. Yang pertama. Yang kedua, inda istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Iaitu yang pertama ketika remang matahari. Mana matahari duduk pada tengah-tengah langit tu pada hari yang bukan daripada hari Jumaat. Kalau Jumaat tak ada masalah. Mana kalau kita pergi hari Jumaat tu pergi awal, pergilah waktu-waktu mana ke masjid, lepas tu kita nak semayang apa juga semayang sunat, sama ada semayang tu semayang yang ada sebab yang mutaqaddim ataupun tidak, ataupun semayang tu ada sebab yang muqarrin ataupun tidak, maka diharuskan pada hari Jumaat, tidak diharuskan pada hari yang lain daripada hari Jumaat. Ini keistimewaan daripada hari Jumaat. Ya tu. Hatta tazula, sehingga ghaib, sehingga hilang. Sehingga mana gelicir, sehingga gelicir. Tak apa, pada tu nak buat semayang apa-apa pun tak ada masalah. Yang ketiga dia katanya wa inda al-isfara wa inda al-isfirari hatta tahuba, iaitulah pada ketika kekuningan matahari hingga
taruba, sehinggalah gaib tenggelam di matahari. Maknanya lepas pada waktu asar. Lepas waktu asar maksudnya lepas daripada kita sembahyang asar. Jadi selama mana kita tak sembahyang asar lagi, maka boleh kita sembahyang sunat walaupun masuk waktu asar tak. Misalnya kita kata, orang panggil sembahyang hajat ni. Tu. Sembahyang hajat tu orang panggil sahabat. Sembahyang yang punya sahabat tapi sahabat yang mutakhir. Maka haram kita kerjakan pada waktu-waktu tahrim. Sembahyang hajat umpama. Jadi, kita ni dah lewat sangat dah. Orang kata asar dah ni, masuk waktu asar dah. Lepas tu sembahyang hajat, kita sembahyang hajat dulu. Lepas sembahyang hajat, baru kita sembahyang asar. Kalaulah kita sembahyang asar dulu, haram dah nak sembahyang hajat dah ni. Walaupun pada jamak takdim. Walaupun pada masalah jamak takdim sekalipun. Maksud jamak takdim ni kita sembahyang pertama dan sembahyang kedua dan dalam waktu yang pertama. Seperti kita kata kita sembahyang jamak takdim, kita mentakdimkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Jadi setelah mana kita selesai sembahyang zuhur, mula-mula kita sembahyang zuhur dulu. Lepas tu kita jamak dengan sembahyang asar. Selesai sembahyang asar tu tak boleh dah kita nak sembahyang yang lain daripada sembahyang yang tidak menisabak yang mutakaddim. Saya nak pergi sembahyang hajat. Dan ni baru pukul 2 ni. Baru pukul 2 kita sembahyang biasa, sembahyang dah. Sembahyang jamak takdim. Maka haram dah kita nak sembahyang sampai ke tenggelam matahari. Sebab dikira pada diri sembahyang bukan semata-mata ditilik pada diri waktu. Ini ramai yang keliru. Ramai juga yang keliru. Dia kata tak apa, dah asar lagi. Tapi dia buat dah sembahyang asar sebab dia buat jamak takdim. Maka tak boleh, haram tak. Dan wa ba'da salatis subhi, dan kemudian daripada sembahyang subuh hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbitnya oleh matahari, terbit oleh matahari. Pada malam subuh tak boleh. Tak boleh. Sebelum malam subuh tu mayanglah apa-apa nak buat. Lepas malam subuh, lepas pada sembahyang subuh tak boleh. Sehinggalah terbitnya matahari. Dan yang kelima wa ba'da salatil asri hatta taghuba, iaitu kemudian daripada sembahyang asar hatta taghuba, sehingga ghaiblah ia matahari, sehingga tenggelam matahari. Mana pas pada sembahyang asar? Mana kalau kita sembahyang asar dekat pukul 7 pula. Garis itu pukul 7:03 minit. Kita pukul 6:50 kita sembahyang asar lagi. Jadi tak daripada masuk waktu asar sampai pukul 6:50 tu mayarlah nak mayar sunat apa. Mayar sunat yang ada sebab mutakaddim ke tak mutakaddim ke, ada sebab muqarrin ke tak muqarrin, boleh kita buat. Sehinggalah kita sembahyang asar, barulah tak boleh. Baik. Faslun ay haza faslun, bermula ini suatu pasal. Sakatatus salati sittun. Sakatatus salati sittun, bermula segala saktah. Segala saktah ni makna kita diam sekejap, diam seketika. Saktah. Dia wakah lain. Kalau ada istilah ulama-ulama qurra. Kalau saktah ni berhenti yang tak lulus untuk kita bernafas. Kita berhenti dalam masa yang tak lulus untuk kita bernafas. Mimma muqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi berhenti yang tak lulus untuk kita bernafas. Ada pewakah ni berhenti yang lulus untuk kita bernafas. Sama ada kita bernafas atau tidak, itu satu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa panggil wakah. Jadi dalam sembahyang ni ada tempat yang kita berhenti. Sunat kita saktah. Sebagai apa panggil ada perceraian antara satu kelakuan dengan satu kelakuan, ataupun antara satu bacaan dengan satu bacaan. Bukan wasa semua. Daripada doa kita ataupun daripada takbir Allahu akbar kabira walhamdulillah. Lalu nafas tu panjang, senafas. Daripada rakaat tamu sampai rakaat keempat.
Tak berhenti-berhenti. Sambung. Ujung tu sambung. Sampai At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah sampai ke akhir. Innaka hamidum majidum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sampai ke sudah. Sekalipun tak sunat. Dia ada tempat isyarat, tempat berhenti. Tempat orang panggil fasil, perceraian. Jadi saktatus salati sittun, bermula saktah, bermula perhentian yang sekejap ataupun sebentar di dalam sembahyang ni sittun. Ia dah ada enam tempat. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Iaitulah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Mana pada huruf berhenti sekejap. Jangan lama. Allahu Akbar. Lepas tu duduk sekejap. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai kepada akhir. Jadi tak sunat kita maknanya pergi sambung wasal. Bahkan Fatihah pun tak sunat kita wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tu. Nafas panjang tak tu lah. Nafas pendek jelek. Jadi baca tu biar panggil tertib. Kalau panggil tertib rening baca tu. Biar comel, makmur dengar puasa puati je. Sedapnya dengan terimaning. Dah lah sedap, lepas tu dah lah laju sangat, dah lah lambat sangat. Khairul umur awsatuha. Sebaik kerja biarlah kita buat di atas jalan pertengahan. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabira. Lepas tu habis tu baca auzubillah. Cara perlahan. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Saktah. Mana maksud saktah ni bukan hukum saktah. Bukan hukum saktah, hukum saktah dan bacaan Al-Quran lain. Mana kita berhenti seketika untuk nak asingkan satu keadaan dengan satu keadaan ataupun satu bacaan dengan satu bacaan. Dan yang kedua baina doa iftitahi wa ta'awudz. Dan di antara doa iftitah Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Siapa wa ma ana minal musyrikin. Wa ma dan tidak ada aku ni daripada orang musyrik. Wa ana minal muslimin. Akhir doa iftitah wa ana minal muslimin. Siapa situ berhenti sekejap. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sama ada kita sembahyang munfarid seorang diri ataupun kita ni jadi imam, maka sunat kita sirkan a'udzubillah. Jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi tak sunat kita jaharkan a'udzu. Walaupun kita jadi imam, ta'awuz. Itulah kita sirkan perlahan. Kemudian bismillah tu sunat kita jaharkan. Sunat ni sama ada kita tu daripada imam ataupun munfarid. Sembahyang seorang diri pada solat yang disunatkan untuk kita jahar. Itu sembahyang seorang diri. Sunat juga kita jahar, tapi jahar sekadar kita lah. Jangan kuat banyak, kuat pada masjid lagi. Sembahyang rumah seorangnya kuat pada masjid. Bis. Untuk mata-mata. Sekadar kita lah. Kuat sikit lagi 2 rakaat yang kemudian banyak umpama sembahyang isyak 2 rakaat dia slow sikit. Gitu dia ada beza. Dan wa bainal fatihati wat ta'awuz. Dan di antara Fatihah dan ta'awuz dia ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Dan wa baina akhir Fatihati dan di antara akhir Fatihah wa amin. Jadi waladhdallin. Berhenti sekejap. Amin. Jangan tengah-tengah tempat masjid surau ni makmum tu dulu banting.
Cuma teriman ni berhenti sekejap. Waladdallin. Sambung lagi. Jangan. Biar teriman bunyi dulu. Amin. Barulah kita sambung. Amin. Ni kita dulu. Amin. Doa apa lah? Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Apa? Allahumma rzuqna zaujatan salihatan jamilatan. Amin. Allahumma ja'alna zaujatan salihatan. Amin. Ada apa lah? Tu amin kata iman. Tak boleh ke makmum pun boleh kata iman. Jadi masalah sembahyang ni, biar tunggu teriman tu. Teriman kita buat sama dengan teriman. Ni waladdallin. Amin. Teriman nak kait nafas juga. Tu tidak sebab. Dan wa baina amin was surati, dan di antara amin dan surah. Jadi dalam qiraat kita ni, qiraat Hafs an Asim, amin tu kita baca dengan 1 alif 2 rakaat, mim tu dengan 3 alif 6 rakaat. Amin. Tu qiraat kita. Amin. Dia ada 3 qiraat. Dari segi amin saja ada 3 bacaan. Tapi yang kita kalau daripada qiraat Hafs ni, amin. Jangan lagi amin. Kebanyakan. Itu wajah yang kedua, tetapi qiraat Warash. Qiraat dah dia ubah di pada bacaan sirah. Tu. Sirah dengan sin. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa kelas ni? Jadi amin. Nang depan, nang. Amin. Tapi tak jadi orang kita tak baca. Cuma dari segi aturan bacaan kalau kita ikut qiraat ni, semula ni sampai kesudah dah kita ikut qiraat ni, tengok dah Quran pun walaupun tak baca ulama tu jaga. Barulah orang panggil tahsin, mengelokkan pada pembacaan kita dasarkan satu perjalanan. Dok tukar bimba. Dan wajah yang ketiga kita tasdikkan di atas mim. Amin. Tu tasdikkan di atas mim. Tu di antara 3 kaedah dalam pembacaan amin. Dan wa baina amin wa surah, dan di antara amin dengan surah. Amin. Lepas tu barulah Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi bagi imam dia sunat, dia diam seketika. Baca doa ketika lepas pada amin tu, belum daripada baca doa, sunat bagi imam berhenti seketika untuk memberi laluan kepada makmum baca. Kadang-kadang makmum ada juga jenis serabut kan. Serabut. Nak dengar imam tak sedap. Jadi nak baca dia tumpuk dia. Kalau tak imam sedap boleh klik. Ni tak imam tak sedap baca. Kakah pula. Bacaan tu. Jadi sunat imam ni didiam seketika untuk beri laluan kepada makmum. Tak ada moderator ataupun ada pengurusi, imam minta tolong diam seketika kerana kita beri laluan kepada makmum di belakang. Itu maksudnya. Kan tengah-tengah ceramah, minta tolong kita berhenti seketika untuk beri laluan kepada azan. Azan tu. Lepas tu lagi sambung ceramah. Jadi agaklah moderator dalam bayar ni. Tapi kita kena faham, kita tak imam ni, kita buatlah perkara yang terbaik untuk makmum kita. Jangan kita gaduh. Jangan gaduh. Dan nak jadi terimam kan? Nak jadi terimam ni, biarlah kita cermat daripada makmum kita. Jangan makmum kita lebih cermat daripada kita. Sehingga makmum lagi syok dia kedak dia kedak. Tu biar makmum rasa lega. Masa-masa sudah banyak dak sapu sini.
Tu lega. Tu. Lega ni dapat tu iman ni. Dah muda semak pula. Suara tu sedap. Lepas tu pandai pula ra'i pada makmum. Lepas tu lepas mayat ada pergi kedai pula makan. Oh bagus tu iman ni. Tu. Rasaan kalau ada 10 waktu saya semalam masa nak mari bayar untuk iman. Tu. Ni enggak mayat susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid bid'ah. Ada wirid bid'ah. Nabi tak buat ni. Subhanallah subhanallah mana? Ada adil. Oh bakar semua. Sedap dah iman itu. Kalau dah cacah, ubik duit. Kalau dah cacah, ubik duit. Wirid tak sekali pun. Doa masing-masing. Pegat. Gitu ada ni. Dan wa baina surati wa ruku'. Dan di antara surah dengan raka'ah. Habis itu, habis surah jangan rokok dulu. Sakta sekejap. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Allahu Akbar. Kita tengok dulu. Makmum kita sosek lagi dah habis lagi. Iya kan nak budu. Sampai 15 kali. Duk zikir iya kan nak budu. Was-was. Kuat pula suara. Kau baca kuat. Siapa ganggu tu imam pun ganggu. Baca suruh dia dah ingat tak ingat. Dulu belakang. Alhamdulillah. Nak ceramah ke nak benda? Alhamdulillah ke baca khutbah dah tu. Belakang. Kuat pula suara. Ni ganggu. Haram jadi gangguan. Kita dengar tu imam senyap dah ke dah. Makmum belakang tu senyap dah ke. Kita pun tolong. Allahu Akbar. Lepas tu Allah Akbar turun rakaat tu. Mata kita biar dia sikit. Dia tengok bukan paling tu dah. Takut ada ujung-ujung makmum yang baru mari tu. Tu dia lambat sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi kita ra'i dia. Dia ra'i. Honu pula jangan lambat sangat. Rehing lagi. Tu lagi. Betul jubah, betul jadah, betul segebat. Dah tunggu tak imam tunggu ni. Buatlah dia. Allahu Akbar. Kemudian turun. Kalau datang Madinah, kita mau makin. Jangan ada. Tengok tak imam ni, Allah Akbar. Kalau makmum muafiq tu, makmum muafiq. Kalau dah kira masbuk, makmum muafiq pun tak dah nak rokok ni. Makmum muafiq. Kalau dah sekali awal daripada dia tu, dah nak tu. Laju dah lalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu. Makmum tegak ni. Tu jangan. Biar kita beratur satu. Biar somel. Tengok dulu. Jangan paling. Beres? Baguslah. Sami Allah. Jangan. Jadi kita pandai-pandai lah. Tak iman. Keling. Keling kalau sah tu panjang berhajat. Air keling. Panjang berhajat. Masjid macam stadium. Ujung tu. Jadi kalau orang surat macam kita ni nampak lagi sikit-sikit ujung. Jadi kita kena wa'i lah. Sebab makmum ni macam-macam. Kedhaifan makmum ni dan kelemahan serta masyakkah yang dihadapi oleh makmum ni kita tolong tanggung sebahagian. Sebab tu tengok dalam sembahyang. Siapa ada ni makmum masbuk, ada ni makmum muafiq. Makmum masbuk tak payah baca apa pun. Allahu Akbar. Makmum masbuk. Tu sebab sekalian baca ni ditanggung oleh Tok Imam. Hebat Tok Imam. Tanggung. Baca. Kalau dia dah baca sekali Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terima. Allahu Akbar. Betul. Jangan kita bang nak baca Fatihah sampai ke habis. Tiba-tiba kita nak sibuk baca juga sedangkan kita ni makmum masbuk. Sami Allah liman hamidah baru kita nak rakaat. Dah. Mana kita tak dapat dah rakaat. Tak dapat dah rakaat. Jadi rugilah patutnya benda tu kita dah. Benda tu ditanggung oleh imam. Tapi kita ni rajin sangat lagi tu. Sehingga menyebabkan kita tak dapat luput rakaat. Tengok. Rahmatnya dalam semayang ni. Rahmat. Sebab tu dia kata imam ni biar orang yang pandai sungguh. Fakih sungguh. Lepas tu antara orang sedap baca ni hak fakih ni. Dia pilih hak fakih lagi. Dia pilih hak fakih lagi. Walaupun dia sedap baca. Apa Quran 30 juzuk. Tapi tak fakih. Saya kata tengok zaman bulan-bulan Ramadan. Ambil imam-imam muda, budak-budak. Dan dia boleh bacaan 30 juzuk. Kita waktu juga. Dia
Jadi dia tu tak iman. Kemudian dia tak bak mereka tak tahu mana. Mayat tu ganggu situ. Gerak satu. Tapi suara sedap. Kalau Al-Ghamidi kan. Geraknya dia. Tu siapa moci-moci menangis. Sak menangis. Tu. Sedap. Siapa menangis. Muja dah mati. Tu. Tapi gitulah. Dari segi kepakaian tak ada. Mayat tu mengongek sekali. Dia tahu. Mana hukum, mana tu. Tu kan. Jadi kena biar hak afqah yang terlebih fakir. Walaupun tua sekalipun. Walaupun dia tu rakaat pertama kurang, rakaat kedua kurang, rakaat tiga kurang. Siapa dua rakaat tu kul huwallah lah. Wallah tak iman ni kul Allah. Tak ada lain. Ada apa lah kul Allah ayat Quran juga. Tu. Habis. Faslun arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Bermula segala rukun-rukun yang melazimilah padanya yang jadi wajib. Lazim dengan makna wajib. Wajib padanya pada arkan segala rukun tu at-tuma'ninatu oleh tuma'ninah. Segala rukun yang lazim padanya tuma'ninah yang mesti yang diwajibkan tuma'ninah arba'atu ila apa? Ni mazhab kita. Ada setengah mazhab yang tak wajib tuma'ninah. Ada tuma'ninah. Jaga mazhab Hanafi. Lepas tu dia tak apa? Mazhab Hanbali. Tengok semayang tu dia pegang gitu, pegang gini dia, beki janggut dia ke apa, sikat janggut. Dia dah ada, kita dah leh. Allahu Akbar, tuma'ninah. Tu. Kemudian tuma'ninah, jangan gerak langsung, jangan gerak. Dan lepas ada tuma'ninah, jangan boleh gerak 3 kali berturut-turut. Gerak boleh, tapi jangan 3 kali berturut-turut. Tu. Kalau melangkah tuma'ninah. Selakah tuma'ninah. Jangan jalan tu daripada belakang nak mari. Jangan kita sapa di tangga tu tak iman. Allahu Akbar. Kita pun selalu dulu Allahu Akbar. Kalau kita mari berlari nak dah. Nak masjid besar. Memang tak ada. Kita pun rakaat ni. Lepas tu kita pun kau jalan saya. Sekarang masa tak iman naik rakaat kedua sambil tak iman baca Fatihah misalnya, kita jalan. Jangan jalan tu. Jalan pada Tumanina ni. Satu. Tumanina ni sekadar subhanallah ni. Subhanallah. Lepas tu dadah juga siapa tengah ni. Rakaat pula. Siapa rakaat keempat pun siapa depan. Tak. Tapi kita tak lah buat gitu. Nak mari depan juga, nak sah ni. Tidak fikir tentang kelebihan yang kita dapat pada rakaat tu. Kalau kita pada depan ni, dah rakaat. Mana? Imam kita sapa, sami Allah mana? Bermakna lupa dah kita rakaat. Yang pertama dia kata ar-ruku' ketika rakaat. Rakaat serta tuma'ninah. Rakaat. Jangan gerak. Rakaat tu jadi gerak. Kalau memang dia tu jenis Pakistan, tak apalah buat mana. Gerak mata gerak minum air pun. Dia menyakit dia. Menyakit gerak sama orang tu lain. Ni molek tapi waktu sembahyang gerak. Gerak waktu, gerak orang ni. Garu situ, garu sini. Waktu sembahyang. Allahu Akbar. Masalah. Garu mau. Oh ya, dah garu dah apa, tapi jangan menggerakkan anggota-anggota yang besar. Tangan ni anggota besar. Jadi kalau kita gatal sangat dia nak tu lah. Kita tepek jari kita ni, lepas tu kita garu dengan jari kita. Siapa ke berlubang nak pun mungkin. Tunjuk garu. Allah sedap. Siapa ke berlubang muka, tak tu. Jangan begini. Ni gerak apa ni? Habis gerak ni. Panggil anggota yang besar. Dan wali i'tidal, dan pada waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ni tangan kita tu. Kadang-kadang ajak mana ramai. Tengok. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sini. Jangan sami Allahu liman hamidah. Gambarkan jenis gini. Ni berapa kali ni? Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Jadi ni anggota besar ni tangan ni. Lepas tu gerak apa kali?
Benda tu kadang-kadang kita tak ambil perhatian sangat. Kita tak berhati sangat. Sedangkan itu di antara perkara yang boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Dan wasujudi, dan ketika sujud. Kena tamakninah ketika sujud. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Tu pun kena tamakninah. Waktu maknina tu apa yang dimasukkan dengan tamakninah? Tamakninah apa dia? Dia sukunun ba'da harakatin, diam, yakni diam anggota, ba'da harakatin, kemudian daripada bergerak. Yang bergerak kita berpindah daripada satu rukun pada satu rukun, tak panggil harakat, gerakan kita. Lepas ada bergerak tu kita diam. Jangan bergerak. Bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Dengan sekira-kira diam tu sekira mana kena gini semua tu, jaga batu. Bihaisu yastaqiru, dengan sekiranya tetaplah kullu udwin, tiap-tiap anggota kita tu mahallahu, pada tempat, duduk pada tempat dia tu, biqadri subhanallah, sekadar dengan qadar subhanallah. Jadi kalau kita melakau subhanallah. Subhanallah. Misalnya dalam kita semayang sah ni, sah yang pertama ada seorang yang keluar dengan sebab dia terbatal ataupun dengan sebab adalah sebab-sebab tertentu dia keluar. Maka kita nak ke hadapan, nak masuk ke depan tu jangan tergerak. Pada subhanallah ni kekal sangat je. Maknanya subhanallah boleh jadi 2 saat. Lepas tu kita lakah kat ni pula. Jangan 1, 2. Dia tidak kira lah. 1, 2, 3. Jadi 1. Lepas tu lakah ni. Sapalah masuk ke barisan hadapan. Ataupun orang yang kiri kanan dia nak rapat. Jangan kita lock itu kosong. Putus sah. Orang panggil putus sah. Bila putus sah, maka luput. Untuk kita qudwah, mengikut bagi kita. Jadi kita sama ada kita satu sah je, seorang keluar, maka nak macam mana? Kena masing-masing pakai rapat biar jadi rapat antara seseorang dengan seorang tu kena jadi rapat. Lepas tu kena bergerak lah. Bergerak tu jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun, bermula sebab-sebab jadi sujud sahwi tu. Sebab yang kata sunat sujud sahwi, bukan kata wajib ni sujud sahwi. Sunat sujud sahwi tu arba'atun ila 4. Al-awalu yang pertama dia katanya tarku ba'din min ab'adis salat. Dia telah meninggalkan akan satu daripada sunat ab'ad, daripada segala sunat-sunat ab'ad. Tinggal satu daripada sunat ab'ad atau setengah daripada sunat ab'ad, daripada segala sunat-sunat ab'ad. Lagi akan datang dia akan beritahu apakah berapakah bilangan daripada sunat ab'ad, dan kita ni sebut 7 kali sunat ab'ad ni. Au ba'dil ba'di, ataupun dia meninggalkan akan satu perkataan ataupun satu kalimah daripada sunat ab'ad. Satu perkataan ataupun satu kalimah daripada sunat ab'ad. Itu maksudnya misalnya kita kata baca selawat di atas Nabi dalam kunut, merupakan sunat. Sunat apa dia? Sunat ab'ad. Jadi kita tinggal, kita baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Kalau kita baca, kalau kita iman, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Lepas tu kita pun Allahu akbar, turun. Jadi kita tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal, walaupun kita baca dah kunut, tapi kita tinggal satu daripada bacaan yang sunat ab'ad tu, dalam sunat ab'ad tu, maka sunat juga kita sujud sahwi. As-sani yang kedua dia kata fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu. Perbuatan akan barang yang jadi batal lah oleh sengajanya, dan tak jadi batal oleh lalai, lupa. Terlupa dah apa? Kalau kita buat dengan sengaja, jadi batal. Maka ni sunat sujud sahwi. Misalnya kita lupa semayang Zuhur, kita tahu dah
rakaat. Tiba-tiba lepas 4 rakaat kita bangun. Allahu Akbar kita tambah. Kita tambah. Lepas tu ada orang tegar. Kita imam. Subhanallah. Lepas tu kita, lajak kita pun tunggu. Ada juga orang kata tak disuruh. Tu ada juga ni. Golongan asatizah juga ni. Dia kata dah tunggu. Kau tunggu batas semayang. Tunggu batas semayang. Jadi, kena terus 5 rakaat. Adakah semayang zuhur tu 5 rakaat? Jadi, kena tunggu sampai habis Fatihah. Baca surah, kena rakaat, tidak. Jadi 5 dah. Tak batal tu. Kalau 2 yang batal, kan pelik tu. Jadi, turun. Lepas pada turun tu, benda tu kalau kita buat dengan sengaja, batal tak? Batal. Tapi tak batal dengan sebab terlupa. Maka sunat kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Dan idza fa'alahu nasiyan, apabila mengerjakan itu hal keadaan nasiyan lupa. Jadi tak batal semayang kalau kita buat benda tu. Kalau buat dalam keadaan tak lupa, batal. Tapi kalau buat dalam keadaan lupa, tak batal. As-salisu bermula yang ketiga dia katanya naqlu ruknin qawliyan ila ghairi mahallih. Kita pindahkan akan rukun qawli kepada yang bukan tempatnya. Mana kita baca rukun qawli, rukun bacaan. Misalnya kita baca Fatihah dalam rukun. Jaga Fatihah tu tempatnya ya qiyam. Kita baca dalam rukun. Rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingat ya? Tak ingat kata baca Fatihah dalam rukun. Jadi kita nak pindahkan akan rukun qawli kepada bukan tempatnya. Ar-rabi'u yang keempatnya iqa'u ruknin fi'liyan. Iqa'u ruknin fi'liyan ma'ihtimali az-ziyadah. Iaitulah menjatuhi ataupun memperbuat rukun fi'li. Rukun perbuatan. Rukun fi'li ni rukun perbuatan ma'ihtimali az-ziyadati, serta membawa kepada jadi bertambah. Jadi tambah. Maka ketika itu sunat juga kita sujud sahwi. Faslun ab'adus salati sab'atun. Bermula segala sunat-sunat abad semaya itu sab'atun, iaitu ada 7 semua. Yang pertamanya at-tasyahudul awal, iaitu tasyahud yang pertama. Pertama sujud yang pertama. Subuh dia tak ada, orang lain semua ada. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ada kata tasyahud awal. Jadi kalau kita tinggal keseluruhan daripada tasyahud awal ni, sunat sujud sahwi. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Sengaja tinggal, biar nak cepat sikit. Jadi baca tasyahud ni lambat sikit. Kalau sujud sahwi, masa pergi cepat sikit. Ambil cepat. Dah tu. Tu. Dia ni pelik lama. Sudah baca tasyahud akhir, sujud. Ya, apa? Tidak baca. Daripada awal. Bukan mesti mana sujud sahwi itu dengan sebab kita tak terlupa baca tasyahud. Tak. Sengaja memang tak baca. Misalnya. Dan waqu'uduhu, dan duduk. Waqu'uduhu, dan duduk. Duduknya duduk bagi tasyahudil awal. Duduk baca tasyahud awal. Yang kedua. Tinggal duduk tasyahud awal. Jadi kita naik lalu. Daripada sepatutnya rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, duduk dulu. Dia dah baca tasyahud. Kita terus. Duduk. Apa panggil duduk istirahat sekejap, naik lagi pada rakaat ketiga. Tinggal duduk pun sunat juga. Sujud sahwi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya tasyahud awal. Dan tasyahud awal. Wassalatu ala ali fi tasyahudil akhiri, dan membaca selawat di atas keluarga, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali, pada tasyahud awal. Ada membaca selawat kepada Nabi dan tasyahud akhir. Membaca selawat di atas keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir, tu panggil sunat ab'ad. Ada pun membaca selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, itu panggil rukun. Rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dalam tasyahud akhir sunat ab'ad. Kalau tinggal, maka sunat sujud sahwi.
Wal qunut dan baca qunut. Qunut ini khusus bagi sembahyang subuh dalam mazhab kita. Wa qiyamuhu dan qiyamnya qiyam bagi qunut. Wa qiyamu ay qiyamul qunut. Qiyam berdiri baca qunut dalam keadaan diri bagi mereka yang puasa. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca selawat dan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya fihi ay fil qunut yang qunut pun panggil sunnah. Jadi akhirnya kita ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam umpamanya. Maka barulah kita turun kepada sujud. Faslun, ini satu pasal. Tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslah. Batal oleh sembahyang bi arba'a dengan 4 asyrata khoslatan, itulah dengan 14 perkara. Dengan 14 perkara yang membatalkan akan sembahyang. Ini kena tahu juga. Kalau kita mengaji dalam bab tauhid juga panggil sifat yang mustahil, yang perlu kita jaga, jangan pegang. Ni kena jaga, jangan dibuat. Kalau buat jadi batas sembahyang. Batas sembahyang. Jadi kena tahu, wajib kena tahu juga. Kau yang membatalkan sembahyang, kau yang membatalkan puasa, kau yang membatalkan segala amal-amal kebajikan, wajib kena tahu. Jadi yang pertama bil hadasi, yang pertama dengan hadas. Yang ni sama ada hadas tu hadas kecil ataupun dengan hadas besar. Mesti kita tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita berhadas, maka menyebabkan tak sah, batal sembahyang. Tengah sembahyang pun ketuk. Tengah sembahyang tu ketuk. Ketuk. Tak bunyi tak bunyi. Tapi biasa ketuk ni bunyi. Ataupun tengah sembahyang tu kecing. Tak kira kecil. Tu barang umpama. Kalau kata bengok ni kena usaha betul bengok. Ni kecil. Dok hang sakit tu. Bergeliat sekali. Tu bengok sikit. Batal. Sama mana duduk dah perut apa lagi? Duduk dah perut. Tubik je batal. Kan dulu dia ayat dah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, lubang harapan dan lubang belakang. Tubik benda-benda tu, tubik bawahnya ke. Jadi batal. Dan yang kedua biwuqu'in najasati illam yulqa halam min ghairi hamli. Yang kedua ialah dengan jatuhnya najis illam tulqa, jika tidak dicampurkan akan najis halam selalu. Kalau tak campur selalu min ghairi hamlin, daripada ketiadaan tanggung. Maknanya kalaulah dia sudah najis tu jatuh atas, sama ada pakaian dia ataupun atas tubuh badan dia. Tubuh badan orang mana? Kena basuh. Kalau atas pakaian boleh lagi. Pakaian pun tengok ni. Kalau jatuh atas lengan jubah, nak buat. Jubah pula jenis sang tu. Takkan nak pergi. Jadi batal lah. Kalau jatuh atas syal ni, apa ni? Pak jatuh tak jicap. Kita lepuan. Pakai lepuan. Jadi dia kata dengan jatuh najis illam tulqa halan, jikalau tidak dicampurkan akan najis itu halan pada waktu itu selalu min ghairi hamlin, daripada ketiadaan tanggung. Jangan tanggung. Ni tengok benda tahi ke benda. Tu pada huruf kata lama masuk, maka batal. Batal. Jadi kadang-kadang payah juga kalau kita tengok di kaki Tok Imam tu tak hijau. Payah tu. Mereka kena royak tu. Tak hijau tu. Kalau subhanallah Tok Imam tak perasan. Biasanya Tok Imam ni kita dah ada salah dia tak? Ada yang salah dia. Biasanya kalau subhanallah ni sama ada dia tinggal bacaan ke, tinggal rukun ke, ataupun melebihkan rukun ke. Subhanallah. Dia mikir pun dia Tuhan ni. Masa siap. Rasa comel dah ni. Rokok comel dah. 90 darjah. Jadi 45 darjah. Comel dah rasa. Baca Fatihah pun cukup dah. Daripada bismillah. Subhanallah.
Atau bunyi pula kat belakang. Muslimat tepuk. Tepuk ni. Muslimat nampak. Apa kaki di kaki Tok Imam tu? Taimu. Tok Imam kaya nampak. Tahu tai cicak ni halus sangat. Lepas tu sampai kesudah. Jadi mana-mana makmum hok tengok di kaki Tok Imam tu tai ataupun najis, maka wajib dia tu kena buat dua pilihan. Buat satu pilihan iaitu wajib dia kena mufarakah. Tiga daripada ini. Kalau dia ikut lagi Tok Imam dah keadaan Tok Imam dia tahu batal, maka semayang-semayang dia pun batal. Lepas tu kita ikut aturan kita semayang ni. Apa semayang kayak gini lah. Royak Tok Imam tak hijau kaki. Tengok, dah royak tadi. Royak dah subhanallah, subhanallah. Royak dah. Risau sikit pada masalah kalau tahid ataupun najis duduk pada anggota. Asyik ni. Dan wang kisyafil aurati illam yustar halat. Dan terbuka aurat jika tidak ditutup akan lihat aurat selalu. Kalau tak tutup selalu. Kalau tak tutup selalu, maka menyebabkan batal. Kalau dia kata, kalau tengok dalam kitab fiqh, kalau dibuka oleh angin tiup, hal tu dimaafkan. Tapi kalau dibuka oleh binatang, umpama ke dia kata, maka tu batal. Sebab hukum Nabi, jangan pergi main 14 mayang. Nak main kalau buat tari segebar tari tu boleh jadi. Ni nak main selak-selak kain ni dia senyum kan. Ni tu nak main selak-selak kain tak main. Jadi hukum kata an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda nadir jangan-jangan ni ada tu seperti tiada. Jadi maka sebab itulah kalau dibuka oleh binatang walaupun kita tutup sekalipun batal sebab hukum ni nadir. Dan wa nutqu biharfaini. Banyak ni. Wa nutqu biharfaini dan bertutur dengan dua huruf au harfin mufhimin amdan ataupun dengan satu huruf yang memberi faham. Satu huruf yang memberi faham amdan dan keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja sengaja kita tutup dengan satu kata sama ada beri faham ataupun tak beri faham. Itu kena jaga. Dan wabil mufattiri amdan dan makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Walaupun sedikit makanan celah gigi kita makan batal. Wabil akli al-kathiri nasian dan makan dengan banyak. Nasian akan ada lupa. Makan nasi sepinggan. Banyak. Tu dah mana boleh makan nasi. Tu walaupun nasian walaupun lupa sekalipun batal. Sebab hukum nadir. Jangan. Kalau puasa dia lain. Puasa ni memang kelakuan kita. Walaupun kita puasa, kita boleh pergi ke mana-mana. Boleh pergi ke dapur. Boleh buka tudung saji. Tapi semayang ni, boleh ke kita berjalan. Pergi dapur. Pergi nanam nasi. Pergi basuh beras. Pergi buat lauk. Pergi akak tudung saji. Boleh pergi goreng. Lepas tu pergi makan terus semayang. Tu apa panggil nadir. Bila nadir ni, walaupun terlupa sekalipun, batal. Tak dimak. Ada pun puasa tak apa. Kita makan sekat huyuk rasa. Sudah Allah puasa. Alhamdulillah. Tak batal. Tuan beri 2 pada kita. Pahala puasa je, patut kenyang. Nak benda? Wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Dan 3 gerakan yang berturut-turut walau sahwan jikalau lupa sekalipun. Wal wasbati fahisyah dan iaitulah melompat yang keji. Lompat yang keji, lompat. Setengah tu kongkong, lompat. Tu lompat yang keji. Lompat keji, lompat sungguh keji. Dan wadarbati mufritah. Wadarbati mufritah iaitulah pukulan yang kuat, pukulan yang kasar. Pukulan yang keras. Muftirah. Mana kita katak sungguh. Katak tunggu semayang pergi katak. Ini perbuatan yang menyalahi baca ni. Wa ziyadatu ruknin fi'liyan amdan dan menambahkan rukun perbuatan
sengaja, dengan sengaja. Wa taqaddumi ala imami, dan mendahului di atas imamnya, imam bagi makmum, bi ruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li kedua, maka batal. Wa takhallufi, dan menyalahi bainahuma di antara kedua bi ghairi uzrin. Takhalluf iaitulah ketinggalan. Asalnya menyalahi yakni ketinggalan dengan kedua-dua rukun fi'li bi ghairi uzrin, dengan ketiada uzur. Ia kena uzur juga. Tinggalan dua rukun. Itu kita kena ngaji bab masbuk dan muwafiq. Masbuk dan muwafiq. Ada ketinggalan yang dimaafkan, ada ketinggalan yang tak dimaafkan. Ada ketinggalan yang dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ada semua 2 rukun, sama ada panjang pendek. Ada semua tak dimaafkan. Itu kena ngaji khusus lah bahagian masbuk dan muwafiq. Dan waniyati qat'i salat, dan niat nak memutuskan sembahyang. Berasa nak berhenti sembahyang. Berasa nak berhenti sembahyang. Maka dengan berasa nak berhenti itu memutuskan akan berhenti dah. Mana batas sembahyang. Wa ta'liqi qat'iyya bi syai'in, dan menggantungkan, memutuskan akan sembahyang itu dengan sesuatu. Saya kata burung. Nampak awal lepas tu bunyi gugup. Lepas tu kita mengatakan hujan yang nak berhenti, dan dia ambil kain. Kalau hujan ini nak berhenti, kita ta'liqkan, kita gantungkan nak memutus sembahyang itu dengan satu kali. Jadi sebelum daripada hujan turun, waktu kita duduk gantung tu batal sembahyang. Kena sembahyang mula. Dan yang terakhir, iaitulah at-taraddudi fi qat'iyah, dan taraddud. Mana orang tadi panggil berpapuh hati. Berpapuh hati. Taraddud, gimari duk fikir. Taraddud fi qat'iyah, pada memutuskan akan solat. Nak buat tu ke tak? Nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Macam itulah di jalan musafir. Nak berhenti ke tak macam? Nak berhenti ke tak? Nak berhenti tak? Nak sampai tepat. Nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Orang panggil apa? Taraddud. Taraddud bak tu tak apa, tapi dalam sembahyang batal. Taraddud. Nak berhenti tak? Nak berhenti tak? Nak berhenti tak? Maka kita kata batal sembahyang. Faslun allazi yalzamu fi niyyatil imamati arba'atun al-jum'atu wal mu'adatu wal mawthuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil maqar. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat 40 minit sama 10:30. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا ترحمنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين المسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tahan.